بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah taala kita diberi kesempatan, kita diberi peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali pengajian kitab kita. Tuan-puan, insya-Allah kita akan sambung masih lagi perbincangan cara untuk menjaga anggota lidah menurut sistem syariat Nabi kita. Ada cara nak jaga setiap anggota ini menurut peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan agama kita. Baik, kita akan sambung muka surat 10, iaitu bahkan terkadang wajib berdusta. Kita duk bincang cara bersyukur dengan lidah ataupun cara nak jaga lidah. Jangan menggunakan lidah perkara yang haram. Jadi dia senaraikan 4 perkara yang haram menggunakan lidah. Yang pertamanya ialah berdusta. Haram, dosa besar. Kita nak kena tahu apa dia berbohong, apa dia dusta, baru kita boleh elak. Kalau kita tak tahu makna dusta, tak tahu makna berbohong, menyebabkan kita tetap melakukan dusta tanpa kita sedar. Kita tak perasan yang kata kita bercakap tu rupanya termasuk dalam dusta ataupun menipu. Umumnya muka surat 13 muka surat 11. Dan seperti menyalahi janji. Kat situ. Okey, jadi contoh yang ketiga lah. Contoh yang ketiga. Baik, saya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Okey, saya ada 2 contoh. Yang pertamanya dusta. Dan yang keduanya mengumpat. 2 dah contoh yang kita dah sebut. Iaitu 2 contoh ini larangan menggunakan lidah. Baik, sambung contoh yang ketiga. Dan seperti ini, dan ini sambungan contoh mengumpat, contoh haram melakukan menggunakan lidah. Ini haram bertutur menggunakan lidah. Yang ketiganya iaitu menyalahi janji. Dan seperti menyalahi janji. Yang adalah ia menyalahi janji itu salah satu daripada segala alamat munafiq. Salah satu daripada tanda orang yang munafik. Baik, menyalahi janji ini dia panggil penipuan secara spesifik. Secara umumnya menyalahi janji ini orang panggil menipu lah. Mungkir janji. Mungkir janji ini dipanggil termasuk di dalam penipuan. Mungkir janji ini termasuk di dalam penipuan. Cuma khususnya berjanji. Dalam bab berjanji ini dia mungkir. Termasuk umumnya termasuk dalam penipuan, tapi khususnya dalam bab mungkir janji. Kalau umum ini haram. Kita dah bincang sebelum daripada ni. Ada 3. Ini yang ketiga lah. Yang pertamanya haram kita guna lidah kita ini, iaitu termasuk berdusta ataupun menipu. Menipu ni umum. Sama ada dia berjanji menipu, ataupun dia meriwayat, dia menceritakan satu benda, dia tambah, menipu juga. Itu dipanggil umum. Apa saja
dia bercakap, kalaulah dipanggil tidak menepati dengan realiti, maka dipanggil menipu. Itu umum dipanggil, ya. Termasuk menipu. Dia panggil ikhbar bima yukhaliful waqi'. Itu makna menipu. Ikhbaru bima yukhaliful waqi', memberitahu sesuatu yang tidak tepat dengan realiti yang sebenar. Tidak betul dengan realiti sebenar. Itu dipanggil menipu. Umum, apa saja. Dia cerita pasal tentang satu benda daripada orang lain, yang sebenarnya lain, dia tambah, itu dipanggil menipu. Benda yang tak betul tu dipanggil menipu. Kalau benda betul, tu dipanggil mengumpat. Nombor 2, mengumpat. Nombor 3 ni pula tuan, mukir janji ni dipanggil penipuan yang dia buat khusus situasi ketika dia berjanji. Bukan umum. Apabila dia berjanji saja, maka dia tak tepati janji. Termasuk umumnya menipu juga. Ini haram. Dengan syarat, yang kata haram menipu ni, mungkin janji ni dengan syarat, memang awal lagi dia nak mungkin janji. Bukanlah dia janji tiba-tiba lewat dengan sebab situasi tertentu, itu tak haram. Contoh tuan-puan, memang dia janji insya-Allah pukul 5. Mungkin ini contoh salah, dia mungkin janji ni banyak janji ni. Ini contoh saja. Contohnya nak janji sampai pukul 5. Tiba-tiba 5 suku tak sampai lagi. Adakah mungkir janji? Tengok. Kalau bukan dia dengan niat tujuan nak mungkir janji, tak termasuk mungkir janji. Tak haram. Yang kata mungkir janji, memang dia niat awal lagi tak nak mungkir janji. Contoh orang kita tuan-puan, apabila kita jemput penduri, dia insya-Allah. Tu insya-Allah tu sebenarnya menipu. Tu insya-Allah orang kita. Patut dia nak guna lafaz insya-Allah, ada syarat dia. Sunat menggunakan lafaz insya-Allah. Sunat dialas, dilapik dengan insya-Allah. Apa syarat sunat? Memang dia dalam hati dia nak pergi. Dia janji nak orang jemput dia kenduri, memang dia nak pergi. Apabila orang panggil harapan dia tinggi untuk dia pergi, untuk dia menunaikan jemputan dan hajat orang, maka sunat dia lapik, dia alas dengan lafaz insya-Allah. Dapat pahala dia sebut insya-Allah itu sekiranya memang harapan dia tinggi untuk dia pergi. Tapi kalau harapan tinggi untuk tak pergi, tak sunat sebut insya-Allah. Jadi orang kita diubah. Insya-Allah tak pergilah tu. Kalau insya-Allah tu nampak gaya, kita tahu insya-Allah dia nak pergi dengan insya-Allah dia tak pergi. Insya-Allah. Haji siapa insya-Allah haji insya-Allah. Tu tak pergi tu. Jadi kalau memang awal lagi dia tak confirm, nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. Tiba-tiba dia sanggup juga. Dia berjanji juga. Itu mungkin janji. Dia kena aku nak pergi. Kalaulah tak jadi, tak mungkin janji. Tu. Tapi kalau 50-50, dia bukan nak niat tak nak pergi, mungkin nak fikir dulu. Tu tak bukan dia nak tipu, bukan mungkir. Tak termasuk mungkir janji. Mungkir janji ni memang dia niat awal untuk mungkir janji. Baik. Dan seperti menyalahi janji. Yang adalah ia menyalahi janji itu salah satu daripada segala tanda orang-orang munafik. Tanda saja, bukan diri dia tu terus munafik. Ini tanda. Tanda-tanda zahir. Tak boleh kita nak kata dia itu munafik. Kerana munafik ni ada dua. Pertama munafik akidah, yang kedua munafik amalan dia. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadhiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khafa. Artinya tanda munafik itu, ini tanda orang munafik itu 3. Ini munafik ini munafik akidah. Apabila bercerita ia, ada munafik akidah, ada munafik amalan. Kalau munafik amalan tu, akidah dia tak munafik. Akidah dia tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Cuma zahir, amalan zahir dia itu, amalan zahir dia tidak, menepati dengan syariat. Apabila bercerita ia seseorang itu, nescaya berdusta ia. Apabila bercerita seseorang itu, nescaya dia berdusta. Nescaya dia
tidak memberitahu, menyebut suatu benda tidak menepati dengan realiti sebenar. Itu panggil dusta. Tambah sikit pun tetap dusta. Ini kita dah bincang sebelum daripada ni. Dan apabila berjanji ia seseorang itu akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janji. Apabila dia janji nak buat satu benda baik itu, maka dia mungkir janji. Dan apabila dipercayai, yang diberi amanah akan seseorang itu, nescaya khianat ia. Nescaya dia khianat dengan amanah. Ini kena tengok dari sudut perspektif agama lah. Khianat ni dia sudut agama. Nak tahu khianat ni, dia bukan satu part sahaja, bahkan banyak perkara yang termasuk di dalam amanah. Apabila diberi amanah, umum amanah, sama ada amanah itu orang panggil apa, jawatan, ataupun amanah itu orang minta tolong jaga harta, banyak. Amanah itu orang minta supaya jaga aib, dia tak bongkar aib, tak amanah. Dia cerita aib orang, dahlah tak amanah, haram pula termasuk mengumpat. Jadi amanah ni umum. Apa saja amanah yang diberi kepada dia, maka dia khianat. Artinya, yang kata khianat, tidak menunaikan ia akan barang, akan perkara yang dipercayai ia seseorang itu padanya pada perkara itu. Yang dipercayai ini, yang dijanji. Apabila berjanji, dia khianat janji. Habis. Contoh yang ketiga. Tengok contoh yang last, contoh keempat. Dia ada 4 contoh sahaja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan seperti. Dan ni sambun kata daripada ketiga itu tak menepati janji. Yang ketiga tak menepati janji. Dan yang keempatnya seperti berbantah. Berbantah ni bertengkar. Dan berkata-kata. Berbantah ni bertengkar ataupun berdebat semata-mata untuk menegakkan pendapatnya, bukan untuk mencari kebenaran. Itu dipanggil berbantah yang haram. Adapun berdebat untuk mencari kebenaran, yang itu tak haram kita dengar. Yang itu tak haram. Itu perdebatan yang digalakkan di dalam Islam untuk mencari kebenaran. Berdebat untuk mencari kebenaran dipanggil munazarah. Berbincang, bermuzakarah, sama-sama mencari kebenaran. Itu tidak termasuk berbantah yang diharamkan. Yang kata bertengkar, berbantah ini untuk menegakkan pendapat dia. Walaupun pendapat dia ini di sisi dia lah yang benarnya. Dia lah yang mengatakan diri dia benar. Banyak orang bagi fakta-fakta dari sudut Islam pun dia tak terima. Itu dia panggil berbantah. Dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Dan meninggalkan perkataan yang tidak ada pahala. Berkata pada barang, pada perkara yang tidak memberi faedah, yang tidak ada pahala. Kena tinggalkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la yu'in, ma la yu'ni. Artinya setengah daripada keelokan, kecantikan Islam seseorang itu meninggalkan ia seseorang itu akan barang, akan perkara yang tiada memberi manfaat, akan perkara pada dunia atau akhirat. Salah satu kecantikan Islam, kata Nabi, Islam seseorang itu, dia akan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat di sisi agama ataupun tidak ada manfaat di dunia dan juga akhirat. Tidak ada pahala di sisi agama ataupun tidak ada kebaikan dunia. Maka dia akan tinggalkan. Dan ada lagi yang dia lima dia bagi berbantah. Yang kelima, dan seperti mengadu-ngadu. Contoh yang kelima yang haram. Contoh yang haram ini,
Yang kelimanya, seperti mengadu-ngadu. Mengadu ni apa dia? Yang kata mengadu ni ialah menjadi batu api. Mengadu di sini, batu api. Mengadu domba. Seperti mengadu-ngadu. Menjadi, orang panggil batu api. Mengadu domba. Mengadu domba ni, dia ada tujuan dia. Kalau untuk motivasi, tak apa. Yang kata mengadu batu api ni apa? Memetik perkataan ataupun memindahkan perkataan orang lain. Tujuan, dia ambil perkataan seseorang, cerita kepada kawan. Tujuan apa? Tujuan dia supaya berlakunya permusuhan. Itu haram tu. Tapi kalau dia petik nama seseorang, sekadar untuk motivasi, sekadar untuk teguran, kerana orang itu dia respect, kawan kita ni, kalau kita ni dia tak pernah dengar. Tapi sebut nama orang yang dia respect, dia dengar. Bukan tujuan kita nak suruh timbul permusuhan, timbul kebencian kepada orang yang kita sebut nama. Tidak. Yang tu tak haram. Yang kata batu api ni, mengadu domba, haram, dosa besar ini, kita memindahkan perkataan seseorang, petik perkataan seseorang, tujuan supaya menimbulkan kebencian dan kemarahan. Tu. Tu dia panggil mengadu domba. Ya. Okey, sama. Jadi mendengar perkara yang bercakap haram, bercakap empat-empat ni, lima-lima ni. Berdusta haram. Kita sendiri bercakap. Mengumpat haram. Yang ketiga tadi, apa yang ketiga tadi? Mungkir janji. Okey, mungkir janji. Yang keempat ni, mengadu domba. Mengadu domba kan? Mengadu domba. Yang keempat bertengkar. Bertengkar. Kelima, mengadu domba. Kelima-lima ini, di orang yang buat haram, orang yang mendengar haram. Jadi cara dia, kalau kita dengar, sebab tu kita kena tahu. Kita dengar orang duk sembam ni, kita kena tahu. Dia sembam ini termasuk mengumpat, atau termasuk berdusta, atau termasuk mengadu domba. Sebab apa? Sebab kita wajib lari. Haram kita dengar, dan kita tak boleh berada di tempat tu, melainkan kita boleh cegah dia. Baru kita tak wajib lari. Haram kita dengar, apa tindakan kita? Nak duduk ataupun nak lari? Dengar haram. Kalau duduk terus mendengar, wajib kita berpindah ataupun lari daripada tempat orang yang mengumpat itu. Melainkan tak wajibnya, dia ini boleh tegur. Orang malu Allah nak dengar dengan dia. Kalau dia tegur, orang dengar. Tapi kalau dia tak ada kemampuan nak tegur, kalau tegur pun tak layan dia, wajib dia tinggalkan tempat tersebut. Kenapa wajib? Kerana haram dia mendengar. Sebab tu Nabi kata, orang mengumpat dengan orang mendengar mengumpat, sama dosa dia. Sama saja. Lepas tu kita kena tahu. Betul. Oh, kacau. Betul. Ini bahaya ni. Sebab tu saya ingat, bukanlah Tok Guru saya, maksud para ulama' lah. Tuan Guru kita ni tolong nakalkan saja. Masa saya mengaji ni, Tuan Guru kata, apapun profession kita, dia nak sebut politik lah, dia bagi contoh politik. Apapun profession kita, kita wajib ataupun kita mesti lepas ilmu asas. Barulah kita selamat. Termasuklah kita ahli politik. Kita kena lepas ilmu basic. Antara dia lah tasawuf, asas. Kenapa? Oh, politik tuan-puan. Dia nak bercakap, nak berceramah boleh. Nak kempen orang boleh. Tapi garis panduan ada. Bukan garis panduan dari sudut SPR sahaja. Ada etika dia kena follow. Tetapi panduan manual Islam ini, apabila bercakap saja, mesti jangan terlibat dengan berdusta,
jangan terlibat dengan mengumpat, jangan terlibat dengan mengadu domba. Nak pelaga orang supaya orang benci kepada si fulan bin si fulan. Melainkan tuan, dalam politik ni dia ada beberapa pengecualian yang boleh mendedahkan orang. Bukan ada politik saja. Maksudnya secara umumnya. Ini dalam kitab kita dia tak sebut. Ada suatu benda yang boleh mengumpat. Maksudnya boleh cerita keburukan orang, tapi ada situasi tertentu. Antaranya apa? Antaranya karakter dia, ataupun dia panggil attitude dia, perangai dia, yang kalau kita sebut memang mengumpat. Kalau kita sebut mengumpat, boleh kata mengumpat? Kalaulah perangai dia ini boleh memberi kesan mudarat kepada orang lain, boleh memberi kesan mudarat kepada rakyat, kalau rakyat pilih dia, boleh dedah. Tapi kena tahu kadar dia. Bukan dedah sampai pesena dia pun attack habis. Itu tidak dibenarkan. Okey, contoh isu rasuah. Boleh tak dedah si fulan bin si fulan melakukan rasuah? Kalau betul ada bukti. Kalau tak ada bukti, tak boleh. Tuduhan main tahangi semua boleh tuduh. Kalau ada bukti, kita boleh. Si fulan bin si fulan ini, attitude dia, sikap dia, begini, boleh. Tapi yang berkaitan dengan rakyat saja, yang berkaitan dengan pilihan saja. Jangan dedah sampai perangai dia. Dedah sampai isteri dia, bini dia. Tak ada kaitan itu. Itu bahaya tuan-puan. Apabila kita berceramah, kita seronok. Mendedahkan orang panggil apa? Sededah-dedahnya, seclear-clearnya. Habis kita lodeh dia habis. Diri dia pun kita lodeh, keluarga dia pun kita lodeh, isteri, anak dia pun kita lodeh habis. Itu haram tuan-puan. Jenuh mencari di akhirat kelak. Kalau dia tak halal. Jadi kita dedah berkaitan dengan isu pemilihan. Contohnya rakyat ni, kalaulah perangai dia ini boleh memudaratkan kepada rakyat, maka boleh cerita. Supaya apa? Supaya orang mengelakkan daripada pilih pemimpin yang tak betul dari sudut Islam. Itu dia. Itu payah ni tuan. Nak kena tahu garis panduan tu. Lepas tu kalau orang tahu orang warok, dia cerita kebaikan, kita manifesto dia je lah. Attack personal ni dia takut. Dia takut apa? Dia takut tersilap. Tersilap tu jenuh tu. Dia prosedur dia apabila tersilap mengumpat dia, kena minta maaf lah. Kalau sempat minta maaf, okey lah. Hak mati dah. Ya. Boleh. Sekarang ni mungkin tak sedikit lah. Tapi apakah bahasa yang kita baca. Kalau kita tak apalah, ni kita dah baca, tengok orang mengopak je, jangan duk baca terus lah. Maka kita tak layam lah. Macam kita terdengar. Kita bukan nak dengar, dia beza tau. Dia beza dengan mendengar, maksud mendengar, dia beza dengan orang panggil usaha dengar dengan mendengar. Mendengar ni apabila dia lalu dia duduk kedai kopi tu pan, dia dengar, ni mengopak ni. Tapi dia dah tak fokus dah. Kalau macam juga kita baca WhatsApp, lalu ataupun kita bukan baca WhatsApp, kita scroll Facebook ke TikTok ke, dia naik, tapi kita tak layan. Mak tu baca, mengumpat ni. Kita scroll, tak perlu layan. Itu beza di antara mendengar dengan fokus dengar. Yang kata haram tu lah fokus dengar orang mengumpat. Macam kita lah nak ambil tahu. Tengok baca isu salah laku. Kita pun baca, kita pun percayalah. Tu bahaya. Tu ulama ni tuan. Apabila menaik kaitan dengan personal orang, dia tak nak baca. Dia takut ganggu hati dia. Yalah, kita kadang-kadang kita baca personal orang tuan, kesilap laku orang, kita pun akan ada hati, maksud hati kita kacau dengan dia. Gangguan dengan dia. Perangai macam ni, rupanya dia ni. Nampak tak? Tu husnuzon. Betul tak dia perangai macam tu sebenar? Sebab kalau fakta sebenar di mahkamah, tak apalah. Ini bukan dibincang di mahkamah. Dibincang di media. Kalau dibincang di mahkamah, tak apalah antara hakim dengan peguam. Tidak dedah aib itu tidak didedahkan secara umum. Maka hari ini tuan-puan, aib orang sama ada aib pemimpin ataupun sebagainya didedahkan secara terbuka. Bukan didedahkan dalam, kalau Islam tuan-puan,
Aib orang ini didedahkan pada tempat tertentu saja. Antaranya ialah didedahkan di mahkamah. Maka mahkamah ni yang dengar je lah, peguam dengan hakim saja. Rakyat tak tahu pun. Yang rakyat tahu tiba-tiba hakim menjatuhkan hukuman, salah laku, lalu diturunkan jawatan, naik orang lain. Tapi rakyat tak tahu pun detail. Sebab aib tu apa? Islam dia tutup aib orang. Walaupun dia jahat. Kita pun jahat juga, tapi Allah tak buka kita. Setiap orang yang ada jahat tak. Baik, settle tuan-tuan. Jadi, sempena pilihan raya ni, kena berhati-hatilah nak dengar ceramah. Nak dengar ceramah ni. Ceramah ni dia sedap dengar tuan-tuan. Nak bongkar pendedahan. Pendedahan. Apa nama ni, sifulan bisifulan. Sedaplah dengar. Baik, seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi berkaitan dengan ngadu domba ni. La yadkhulul jannah namamun. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Ini orang yang mengadu domba. Mencerita akan dia akan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu itu dosa besar. Batu api itu dosa besar. Yang ini memindah ataupun mengambil, memetik perkataan orang lain, tujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Itu haram. Dalam Islam tuan-puan, kalau dia tu Islam sama Islam, kita cerita pemilihan parti ni, pemilihan pemimpin ni, kita cerita bukan untuk timbul permusuhan kebencian rakyat pada dia, tidak. Islam bukan nak suruh timbul benci. Hari ni orang lodeh nak suruh rakyat benci. Sebenarnya yang dibenarkan untuk cerita isu yang ada kaitan mudarat rakyat, untuk apa? Bukan untuk benci. Supaya rakyat tak tersilap pilih. Bukan untuk rakyat benci kepada individu tu. Itu bahaya. Jadi kita terlebih ni tuan-puan menyebabkan orang benci kepada si fulan si fulan. Jadi kita pun seronok. Ini bahaya tuan-puan apabila tasawuf ditinggalkan. Ni tasawuf ni basic ni. Ditinggalkan tuan-puan, permusuhan ini, persengketaan di kalangan umat Islam ini kemuncak. Bukan sahaja politik, tapi di dalam institusi-institusi agama, masjid tuan-puan, berlaku permusuhan antara Kem A, Kem B, lawan 3 tahun sekali pemilihan masjid, tuan-puan, siap ada manifesto. Pengerusi, tiada manifesto. Tu kita pun heran tuan-puan. Apa tujuan dia kita pun tak tahu. Bukan ada gaji beribu pun. Jadi pengerusi masjid tuan-puan, nazir masjid adalah gaji 600 jaya bagi. Tapi berebut. Nak jadi pengerusi masjid, timbalan pengerusi, lepas tu EJK kesemuanya, dia ada camp lah, A, B ni. Jadi untuk nak menjatuhkan lama ni, tim lama ni, maka tim B ni, yang lawan ni, dalam pemilihan ini, create manifesto dan juga kempen rumah ke rumah dan WhatsApp lah ni. Ada satu masjid tempat saya mengajar tuan-puan, tak nak cerita masjid mana, kempen rumah ke rumah, pemilihan baru 3 tahun sekali. Tak hilap, 3 tahun sekali begitulah. Tapi nak cerita kempen rumah ke rumah. Macam tabligh pergi ketuk pintu pergi masjid. Dia pun ketuk pintu pergi masjid, dia kata kita ada pemilihan, tapi pilih. Ni dia bagi nombor. Kena pilih yang ni. Sampai tahun tu tuan-puan, nak jawatan masjid, nak jawatan pengerusi, timbalan tim kem dia lah. Sampailah EJK. Benarlah kita akan belajar dari ni tuan-puan. Nabi sebut ada 10 perkara yang haram kita bersifat dalam hati kita, berperangai dalam hati kita. Salah satunya ialah bercita-cita dan hati untuk nak jadi ketua. Tak kisahlah ketua apa pun. Bukan ketua yang besar, PM saja, tidak. Walaupun EJK masjid je, kecil je jawatan contohnya. Dia suka orang lantik. Tapi kalau orang lantik,
Bukan dia tak boleh terima. Dia bukan nak. Dah orang lantik. Yang tu lain. Itu beza. Nanti kita kata, oh salah jadi jawatan, salah pegang jawatan menyebabkan pakak tolak semua. Bukan. Salah ni bercita-cita nak jawatan. Walaupun tidak dilantik, haram kata dia sampai mati. Kerana dia ada dalam hati dia keinginan, impian untuk jadi ketua. Tahu tak boleh. Jangan ada keinginan. Tapi orang bagi ketua, dia boleh terima. Kalau dia mampu. Dia terima. Ada kemampuan, boleh terima. Baik. Nabi kata apa? Ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu itu dosa besar. Apa dia mengadu domba ini? Iaitu yang kata mengadu domba ni, memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah orang lain. Memindah ni mana memetik, mengambil perkataan daripada orang lain kepada orang lain kerana ni bertujuan. Kerana tujuan membinasakan antara mereka. Itu. Membinasa ni menimbulkan permusuhan dan perbalahan. Bertujuan nak membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Tu tujuan dia. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, itu tidak termasuk dalam mengadu domba. Adapun memindahkan perkataan, yakni memetik, mengambil perkataan orang lain. Tujuan apa? Kerana nasihat. Nak tegur. Kerana kita bercakap tak laku. Petiklah ini nama sekian-sekian. Orang yang ada nama. Kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Tak termasuk di dalam mengadu domba yang dilarang. Bahkan kalaulah benda kena tegur itu satu benda yang wajib kita tegur dia, maka pindah itu menjadi wajib. Kita wajib tegur dia. Ada sunat tegur, ada wajib tegur. Perkara muka ni, benda tak betul dengan syariat ni, benda haram yang dia buat ni, kita mampu, kita kena tegur. Man ra'a munkaran. Siapa tengok muka ini, dia kena tegur ikut kemampuan dia. Maka kita mampu tak tegur direct dengan lidah? Ya, tegur direct dengan lidah kita. Nasihat direct. Mampu. Maka kita pilih nak direct nasihat. Cuma kita ni dia tak apa nak dengar, kita kena pindah, ambil nama orang lain. Baru dia dengar. Maka pindah nama orang lain itu, petik nama orang lain itu menjadi kewajipan pada kita. Kerana wajib kita tegur dia. Itu perkara yang muka lah. Kalau tak muka, tak wajiblah, sunat saja. Habis. Dan penutup. Belum lagi. Penutup lah. Cuma dia tutup ni dia ada banyak perenggan lagi. Dia ada lebih kurang 3 perenggan penutup dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang mudah-mudah tuan kita ekspreskan. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besar anggota daripada kejahatan. Maksudnya risiko untuk buat kejahatan itu, lidah ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat tinggi risiko terdedah dengan perkara yang mungkar, perkara yang haram. Tu. Ini kesimpulan dia nak buat. Maka lazimkan olehmu akan memelihara. Maka kita kena jaga. Kena jaga lidah kita. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya. Melainkan cara dia mengasingkan diri daripada manusia. Ni kena Quran bersembang dengan orang. Cara dia kata nak bantu. Tiada menolong. Tidak akan membantu kamu ni atas sejahtera. Untuk menyelamat. Sejahtera ni nak menyelamatkan lidah kita. Daripada bercakap perkara yang boleh membinasakan. Mana binasa ni perkara yang boleh haram. Cakap ni takut mengupah orang. Cakap ni takut menipu. Banyaknya tuan mengupah dengan menipu lah. Mengadu domba ni, itu tak naik sangat. Melainkan dia memang aim lah. Yang biasanya berlaku ni, mengupah dengan menipu. Cakap benda orang lain tak sebut, kita nak tambah. Orang cakap 50%, kita tambah 55%.
Itu jadi menipu. Kita tambah tu. Tambah benda orang tak cakap. Menipu. Ataupun mengumpat. Cerita pasal orang ni, benda yang orang tak suka saja mengumpat. Sebab tu, cara nak selamat, nak mengelakkan daripada kita mengumpat, kata ulama, cara dia ialah kurangkan kita bersemban pasal orang. Dia di sini disebut kurangkan bertemu orang. Maksud dia, kalau kita nak bertemu orang, boleh. Tapi biar ada manfaat. Kalau bertemu dengan orang ada manfaat, tak apa. Kalau lah tak bertemu dengan orang, tak ada manfaat, baik tak bertemu. Bertemu dengan orang kira nak mengumpat. Bertemu dengan orang kira nak semban yang boleh membinasakan perkataan lidah kita. Temu saja nak menipu. Itu ulama kata cara nak selamatnya, kurangkan bertemu dengan manusia. Ya. Sekarang ni dengan dia yang ada, dia nak cakap jari dia jalan. Jadi benda tu lagi sampai bukan orang apa semua melalui TikTok lah semua sekali. Dia orang tak kenal dia satu, dia tak cakap. Tapi cerita tu dah keluar dalam handphone, katalah Rating. dia disamakan jari dengan mulut. Ya sama. Dia kata mengumpat ni mengumpat dengan lidah ataupun dengan tulisan, sama je. Dua. Mengumpat ni ulama sebut memang zikruka akhaka, iaitu menyebut. Tapi kata ulama, kalaulah dia tak menyebut tetapi dia menulis, dikira mengumpat juga. Menulis apa? Menulis tentang perkara yang orang lain tak suka kalau orang baca. Itu dikira mengumpat. Jadi sekarang ni tuan-puan, banyaknya ialah penulisan lah, writing lah, banyak. Cakap tu tak banyak sangat. Okey, habis. Dan mengekalkan diam. Cara pertama, ni dia bagi tip untuk nak mengelakkan daripada kita mengumpat dengan menipu. Yang pertamanya dia kata, kurangkan bersemban dengan orang. Yang kedua, mengekalkan diam. Yang pertama ni dia kata kurang bertemu orang. Kurang bertemu orang. Sebab kalau bertemu je kira nak bercakap. Yang kedua boleh bertemu. Yang kedua ni kurang bercakap. Maksud diam, mengekalkan diam. Maksudnya kurang bercakap melainkan perkataan yang ada pahala. Ini para ulama. Para ulama ni dia akan bercakap benda yang ada pahala. Benda yang tidak ada pahala dia kurangkan. Kalau ulama tasawuf zero. Dia cakap benda wajib, benda sunat. Benda haram dia tinggal, makruh tinggal, haruh pun dia tinggal.